Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya muliakan Tuan Imam, pengerusi dan seluruh ahli jawatankuasa masjid, ibu-ibu yang dikasihi, ayah-ayah yang dihormati, sahabat-sahabat yang diingati, anak-anak yang dikasihi, muslimin, muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah. Kerana dengan izinnya pada malam ini, kita semua dapat bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan Alhamdulillah pada malam ini Allah memilih kita untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, malam ini kita akan membicarakan tajuk ambang Ramadan. Insya-Allah kurang lebih 12 ataupun 11 hari lagi, jika kita dipanjangkan umur, kita semua insya-Allah akan dapat masuk sekali lagi ke dalam bulan Ramadan bagi tahun 1444 Hijriah tahun ini. Berdoalah banyak-banyak, mudah-mudahan Allah memberi peluang sekali lagi kepada kita agar kita dapat merebut sebanyak mungkin ganjaran pahala daripada amal kita yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Jadi malam ini kita akan melihat sedikit berkenaan dengan ibadah puasa. Bulan Ramadan disebut juga sebagai syahrul ibadah, iaitu bulan ibadah. Kenapa disebut sebagai bulan ibadah? Kerana beribadah di dalam bulan Ramadan itu suasananya tak sama seperti di luar daripada bulan Ramadan. Contohnya kita sembahyang maghrib tadi, kita datang ke masjid,
kita solat berjamaah. Di bulan Ramadan, sembahyang maghribnya tak dalam keadaan seperti ini. Mungkin kita datang lebih awal. Bahkan ada orang yang selepas solat asar, dia terus memilih untuk beriktikaf di masjid sehinggalah masuk waktu berbuka puasa. Kemudian dia berbuka puasa berjamaah dan seterusnya sambung dengan solat maghrib, kemudiannya solat isyak, tarawih dan qiyamul lail. Itu beza suasana ibadah di dalam bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain. Kedua, perbezaannya ialah dari segi ganjaran pahala. Di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan pahala amal. Sehingga disebut di dalam hadis, satu amal yang sunat kita buat di dalam bulan Ramadan, pahalanya sama seperti kita mengerjakan pahala yang fardu, amal yang fardu. Manakala amal yang fardu kita lakukan dalam bulan Ramadan, pahalanya digandakan sehingga 70 kali ganda. Maknanya, beza sembahyang maghrib kita malam ini dengan sembahyang maghrib kita di bulan Ramadan nanti. Kalau tadi kita sembahyang maghrib, pahalanya 1. Tapi kalau kita sembahyang maghrib di bulan Ramadan nanti, seperti kita telah sembahyang maghrib 70 kali dengan sekali buat. Banyak tu 70. Kalau dah 70 sembahyang maghrib Ustaz, lepas tu tak payahlah sembahyang dah. Dah banyak dah sembahyang maghrib dah. Janganlah fikir apa itu. Ya. Jadi, itu perbezaan ibadah kita di dalam bulan Ramadan dengan di luar daripada bulan Ramadan. Itu dari dua sudut yang kita tengok. Dari sudut suasananya, kemudian dari sudut ganjaran pahala. Baik. Di antara ibadah yang diwajibkan kepada kita di siang hari di dalam bulan Ramadan, iaitu Allah mewajibkan kita supaya berpuasa. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Baik. Ayat puasa adalah ayat yang paling sedikit dalam Al-Quran. Hanya ada satu ayat sahaja dalam Al-Quran yang mewajibkan orang beriman supaya berpuasa. Tak ada ayat lain. Dalam Quran ni ayat yang paling banyak sekali ayat apa? Ayat apa yang paling banyak sekali? Allah ulang. Jihad. Ayat banyak sekali Allah ulang ayat jihad. Yang paling sikit puasa. Puasa ada satu ayat je. Yang ini dalil yang mewajibkan orang beriman supaya berpuasa. Ayat puasa secara umum tu ada lagi, banyak lagi. Tapi dalil yang mewajibkan tu ada satu je. 183 surah Al-Baqarah. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok penceramah ke ustaz ke, bila dia nak baca dalil Al-Quran,
yang mewajibkan orang beriman supaya berpuasa, dia tak akan jumpa ayat lain. Dia jumpa ayat ni je. Inilah satu-satu ayatnya. Kerana ayat puasa ni tak banyak. Baik. Walaupun ayat puasa ni hanya ada satu je dalam Al-Quran, tapi sifat ayatnya, kata ulama, ayat yang satu ni sifatnya ayat perintah. Quran ni dia ada banyak jenis ayat. Ada ayat Quran yang tuan-tuan boleh baca, tapi tuan-tuan tak faham makna. Tuan-tuan kena belajar tafsir. Cari orang yang alim dalam ilmu tafsir. Buka kitab depan dia, belajar. Baru tuan-tuan nampak makna ayat tu. Dan baru kita tahu apa kehendak ayat tu. Dan dalam Quran juga, antara ayat, bentuk-bentuk ayat yang ada ialah ayat perintah. Ayat perintah ni sifat dia, kita baca, kita terus akan faham. Dia tak payah tanya ustaz. Tak perlu tanya pada tok guru, tak payah. Contoh ayat perintah ni lah yang kita baca ni. Cuba tengok ayat dia. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa. Apa perintahnya di situ? Allah menyuruh, mewajibkan kita supaya berpuasa. So kita baca, kita faham terus kehendak ayat tu apa. Contoh ayat perintah yang lain yang kita baca, kita boleh terus faham, tak perlu tanya sesiapa dah. Contohnya ayat perintah solat. Allah sebut. Contohnya dalam surah An-Nur, Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Allah kata apa? Dan dirikanlah salat dan keluarkan zakat dan taatlah kamu kepada perintah Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Ini contoh lain ayat perintah. Apa perintah Allah dalam ayat ni? Wa aqimus salah, dirikan sembahyang, keluarkan zakat, taat perintah Rasul. Siapa buat tiga benda ni, di hujung ayat tu Allah simpulkan, la'allakum turhamun, semoga kamu beroleh rahmat, kata Allah. Siapa buat tiga benda ni, dia dapat rahmat daripada Allah. Ini contoh lain ayat perintah yang ada dalam Al-Quran, yang kalau kita baca terjemahan dia, kita terus faham apa kehendak ayat dia. Jadi ayat 183 ni tadi, dia ayat perintah. Allah menyuruh kita berpuasa. Cumanya selepas daripada perintah puasa tu, Allah sambung di situ. Allah kata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang ni sikit menjadi tanda tanya kita. Ya. Yang tadi kita tak tanya dah sebab dia perintah. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan puasa. Okey dah, kita faham. Yang kita jadi tanda tanya ni, kenapa dalam ayat puasa ni Allah nak bagi tahu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana kata Allah, kami telah wajibkan pada orang-orang yang dahulu daripada kamu. Kenapa dalam ayat puasa ni Allah nak bagi tahu dekat kita yang puasa ni bukan kita yang mulakan. Orang dulu dah buat dah puasa ni. Dan kalau kita tengok pula pada ayat perintah yang lain, Allah tak gunakan kalimah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ni pada perintah yang lain. Contohnya dalam perintah solat,
Tak ada ayat Quran yang sebut aqimus salah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dirikan sembahyang sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang yang dulu daripada kamu. Allah tak sebut. Dalam bab zakat pun Allah tak kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Haji pun macam tu, Allah tak sebut. Tapi kenapa dalam bab puasa ni, ayat puasa ni, Allah nak mention pada kita, Allah nak bagi tahu juga dekat kita ni, yang puasa ni bukan kita yang mulakan. Orang dulu dah puasa dah, kata Allah. Kenapa tuan-tuan? Agak-agak kenapa orang taman Taman Desa Bakti, agak-agak kenapa? Kerana tuan-tuan, puasa ni dia ibadah yang berat. Puasa ni berat. Kita kena tahan diri kita daripada makan, minum dan semua yang boleh membatalkan puasa. Lama mana kita kena bertahan ni? Lama mana kita kena bertahan? Dalam kitab fiqh dia kata bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Berapa lama proses terbit dan terbenam matahari di negara kita ni? Berapa lama tempoh dia? Tuan-tuan ni tidur ke ni? Berapa jam? 12 hingga 13 jam tu. Lama tak? Lama. Kita kena bertahan 12 jam. Mana ada satu ibadah yang kita diminta bertahan untuk satu tempoh masa yang sangat panjang, melainkan puasa. Tuan-tuan sembahyang maghrib tadi berapa minit? Saya datang tadi, saya tengok jam. Lebih kurang sembahyang tu je lebih kurang 15 minit. Tak masuk wirid dengan imam tadi, ada baca tahlil. Saya ambil sembahyang tu je, sebab tahlil wirid tu dah luar solat dah tu. Maknanya tuan-tuan dalam satu sembahyang berjemaah, tuan-tuan hanya bertahan 15 minit je, lebih kurang 15 minit tu. Tuan-tuan kena tahan diri, jangan bagi sembahyang tu batal. Betul? Itulah lamanya tuan-tuan bertahan. Tapi puasa, tuan-tuan kena tahan 12 jam. Mujalah Allah tak kata antara benda yang boleh membatalkan puasa ialah kentut. Kalau tak boleh kentut 12 jam, ya Allah, saya rasa dekat-dekat waktu berbuka tu, ramai yang mata dah jadi biru. Sebab dari pagi tadi tolak angin tu, bawa ke perut tak kena, bawa ke sini tak kena, bawa ke Zohor tu dah sampai ke dada dah. Dah cungak dah. Ya? Sampai maghrib dia naik ke mata, biru. Ini semua kaki kentut ni. Mujalah Allah tak kata kentut tu batalkan puasa. Tapi itulah tuan-tuan, puasa ni berat. Kita kena tahan diri kita untuk satu tempoh masa yang sangat panjang, 12 jam. Kemudian kita jangan lupa, bila dalam kitab fiqh disebut puasa ni menahan diri daripada makan, minum, nafsu dan semua benda yang boleh membatalkannya, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Maknanya tempoh berpuasa ni dia ikut kepada proses terbit dan terbenam matahari di satu-satu kawasan. Proses terbit dan terbenam matahari di satu-satu kawasan ni dia tak sama. Tuan-tuan ingat tak dulu, masa kita sekolah dulu, kita pernah belajar geografi, ingat?
Saya geografi ni antara subjek favourite saya lah. Saya memang minat baca tentang gempa bumi, apa semua ni, tentang alam ni saya minat. Dulu kalau kita belajar geografi, ingat cikgu geografi kita, dia mesti masuk kelas dia bawa globe tu. Okey. Masa kita belajar dulu, dalam ilmu geografi dia kata, bumi ni berbentuk sfera, betul? Sfera ni maknanya dia tak bulat tepat, dia bujur sikit. Dan paksi bumi dia kata tak lurus. Dalam ilmu geografi dia kata paksi bumi ni dia condong. Apabila paksi bumi condong, menyebabkan ada permukaan bumi yang kedudukannya akan lebih jauh daripada matahari. Contohnya negara di Kutub Utara. Kawasan Kutub Utara ini, oleh kerana kedudukan dia dengan matahari itu jauh, fenomena di kawasan itu, dia akan dapat tempoh waktu siang yang pendek. Lebih kurang 4 jam je siang. 20 jam lagi di kawasan itu adalah malam. Dan suhu di kawasan ini adalah suhu yang melampau, di bawah paras beku. Jadi orang Kutub Utara, siang dia 4 jam je. Dan oleh kerana proses terbit dan terbenam matahari di kawasan ini hanya mengambil masa dalam tempoh 4 jam, dia berpuasa 4 jam je lah. Oi. 4 jam siang, 20 jam malam. Ini kalau orang Melayu jumpa tempat 20 jam malam ni, seronok benar dia yuk. Dia kira nak meroloh aja. Ya? Sebab ada orang buat kajian, tuan-tuan. Ini orang buat kajian, saya sebut aja hasil kajian dia tu, bukan saya yang buat. Dia kata apa? Ada orang buat kajian, dia kata Melayu ni bangsa yang paling kuat tidur, dia kata. Buktinya dalam kuliah pun dia tidur juga. Saya rasa betul lah apa yang orang tu kaji. Ya? Tapi malam ni saya tengok semua minum tongkat Ali kot, saya rasa ni. Ya? Segur je. Tapi nak cerita tu lah, saya baca je. Baik, oleh kerana kawasan ni proses terbit terbenam matahari hanya 4 jam, maka itulah tempoh dia puasa. Sebab dalam kitab fiqh dia tak kata puasa ni minimum 8 jam, tak ada. Dia kata tengok proses terbit terbenam matahari di kawasan tersebut. Baik. Negara kita pula, kenapa dapat 12 jam tempoh berpuasa? Kalau tuan-tuan tengok pada globe itu, kedudukan geografi negara kita ni, dia berada pada garis lintang 0 darjah. Atau garisan lintang 0 darjah ini lebih dikenali dengan panggilan lainnya, garisan khatulistiwa. Maknanya negara kita ni pada globe tu, kedudukan dia di tengah-tengah globe tu. Mana-mana negara yang duduk pada garisan lintang 0 darjah ni, fenomenanya dia akan dapat tempoh waktu siang dan malam yang sama panjang. Puratanya 12 jam siang, 12 jam malam. Kawasan ini menerima taburan hujan dan panas yang sama banyak dalam tempoh setahun. Kawasan ini subur. Campaklah benih apa pun hidup. Kecuali tuan-tuan campak mayat, dia mati, dia tak hidup. Jadi kita 12 jam. Di sana, jangan kita lupa, ada pula negara yang kedudukan geografinya dekat dengan matahari. Negara ni akan dapat tempoh waktu siang yang sangat panjang. Contohnya di mana? Di kota London. Di kota London, kalau bulan Ramadan,
siangnya sampai 18 jam. Jadi orang sana puasa 18 jam kerana proses terbit terbenam matahari di sana mengambil masa yang panjang, selama 18 jam. Saya ingat dulu masa saya berkhidmat dengan Majlis Agama Islam Perak dulu, ada pelajar Perak yang kita taja beasiswa pergi belajar ke London. Dia cerita kat saya, dia kata, "Ustaz," dia kata, "oh, saya tahun pertama saya puasa di London, Ustaz, saya pensan," dia kata. "Pitam saya, Ustaz. Tahun pertama tu sehari pun tak dapat penuh. Cuba-cuba separuh, tak boleh. Cuba-cuba tak boleh. Sebab kejutan budaya, kejutan iklim di sana yang berubah. Panjangnya waktu siang dibandingkan tempat kita." Jadi itu menunjukkan kedudukan geografi menjadikan waktu dan tempoh berpuasa tu dia tak sama di setiap tempat. Tak payahlah tuan-tuan tengok London tu jauh sangat, Kutub Utara tu jauh sangat. Cuba tuan-tuan tengok takwim solat yang dikeluarkan oleh Maib tu. Perak ni ada 7 zon tu. Zon pertama Tapah, zon kedua Ipoh. Tuan-tuan mana? Kelantan zon berapa? Zon 3. Zon 3 bukan bini 3. Zon 3. Ya? Ipoh dengan Tapah pun waktu berbuka dah lari 1 minit. Betul? Dengan Teluk Intan 2 minit. Dengan Kuala Lumpur lari dalam 3-4 minit. Selalu macam tu kan? Buka puasa ni bila azan maghrib dekat Kuala Lumpur dah habis, baru kita sini masuk. Itu menunjukkan kedudukan geografi ini mempengaruhi tempoh waktu berpuasa setiap tempat. Dia tak sama. Jadi tuan-tuan, ada orang dia kata, "Oh, kalau macam tu Ustaz, Allah ni tak adil lah," dia kata. Orang Kutub Utara puasa 4 jam je, kami 12 jam. Dia mula nak mempertikaikan keadilan Allah. Ya? Sebab kita ni faham adil berbeza dengan agama punya kefahaman tentang adil. Orang Melayu ni kalau kita tanya adil, dia definisi dia senang, sama rata dia kata. Sedangkan Islam ada definisi yang berbeza. Islam kata adil ni meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Saya teringat dulu, saya ni banyak cerita ni. Dulu masa saya nak mula-mula berpoligami dulu, mak saudara saya, ini rekod pula ni, kan dengar pula mak saudara aku orang, tak boleh tak sebut nama ya. Dia datang jumpa saya. Masa tu saya belum nikah dua lagi, dah dekat-dekat lah 2-3 hari macam tu lagi. Dia datang jumpa saya. Dia pun bawa duit sekeping RM100. Dia kata, "Ni RM100 aku bagi kat kamu." Dia nak test saya. Ya? "Sekarang ni macam mana kamu nak berlaku adil pada isteri-isteri kamu dengan RM100 ni?" Saya kata, "Bawa dulu duit tu," saya kata. Kalau dia ambil pula duit tu, saya ambil dulu. Saya pecahkan duit tu 50 sekeping, duit RM10 5 keping. Jadi total 100 juga lah. Ya. Saya kata, maklum, saya kata 70 saya bagi pada isteri pertama, 30 isteri kedua. Dia marah tuan-tuan. Dia kata, "Di situ kamu dah tak boleh nak adil dah," dia kata. "Aku saja je ngetes kamu tu," katanya. Ayat dia. Ya? "Pernah kamu fikir yang 30 ni besok dia dapat macam mana hati dia?" Saya kata, "Maklum, 70 saya bagi pada isteri pertama. Dia berhak dapat lebih sebab dengan dia saya ada 3 orang anak. Yang dia ni saya tak ada anak lagi.
30 cukup untuk dia. Mana yang patut bagi lebih, bagi lebih. Mana yang patut kurang, bagi kurang. Itulah adil, saya kata. Apa itu pula dia kata. Apa itu pun mana pula lagi, saya kata. Ini saya cerita ni balik sekarang. Tuan-tuan cuba-cubalah buat. Kok tuan-tuan lepas mana tahu. Betul, musim hujan ni. Ya? Mana tadi? Kat mana tadi? Kutub Utara kan? Tuan-tuan, ada orang kata tak adil. Orang Kutub Utara tu 4 jam aja puasa. Tak? Ya? Tuan-tuan, Allah bagi orang Kutub Utara tu puasa hanya 4 jam. Itulah keadilan Allah. Sebab mereka ni terpaksa hidup di satu kawasan yang suhu dia melampau. Mereka tak boleh puasa bebas macam kita. Di Kutub Utara tu, dia tak ada pasal Ramadan. Tak ada yuk. Ya? Rumah mereka pun 100% daripada ais batu. Lantai ais batu, dinding ais batu, tingkap ais batu, sliding door ais batu, meja ais batu, kursi ais batu, televisyen ais batu. Mana ada lain? Sana kehidupan tak banyak. Hidupan laut, hidupan darat, ada 2 benda je yang boleh hidup sana ni. Penguin dengan beruang kutub. Ayam hutan tak boleh hidup sana. Nak buat rendang apa tak boleh. Hidupan air pula, ikan-ikan yang besar. Kemudian bukan semua ikan boleh duduk sana. Kawasan tu beku. Ikan salmon itu boleh. Ikan keli tak ada kat sana. Ikan baung tak ada. So itulah keadilan Allah. Allah bagi dia 4 jam, itu dah adil untuk mereka. Kita, Allah bagi kita 12 jam puasa. Walaupun 12 jam, tapi kita boleh berpuasa dengan santai. Puasa kita tidak mengurangkan produktiviti kita. Yang bekerja boleh pergi kerja. Betul? Yang ke pejabat boleh pergi pejabat. Yang ke kebun boleh pergi ke kebun. Yang suri rumah boleh duduk di rumah. Boleh buat aktiviti. Tak ada yang mengganggu. Balik kan boleh singgah pasal Ramadan. Bukan 1, 5 pasal Ramadan boleh singgah. Saya ada jumpa orang lepas balik kerja bulan Ramadan, ada yang boleh berjoging lagi pada. Maknanya tenaga dia ada lagi. Jadi puasa di sini tak mengganggu kita. Maka itulah ya, adilnya Allah ni tuan-tuan. Ya. Baik. Kemudian balik pada ayat tadi, kenapa Allah nak cerita juga pada kita yang puasa ni bukan kita yang mulakan. Allah kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, seperti mana kami telah wajibkan pada orang yang dahulu daripada kamu. Ayat ni sebenarnya kata ulama tafsir, dia adalah ayat motivasi. Ayat Allah nak pujuk kita. Sebab Allah tahu puasa ni ibadah yang berat. Allah pujuk kita. Allah kata apa? Ingat, kalau kamu rasa berat dengan puasa ni, orang dulu puasa dah, kata Allah. Macam ulama kata, contohnya dalam bab bala. Bala Allah ni bila turun pada kita, tak kena pada orang lain. Apa kita rasa? Berat pada kita, betul? Ya Allah, ngapalah aku. Contohnya dalam kampung ni, kita seorang je sakit, orang lain sihat. Nescaya kita mengeluh. Sebab bala tu kena kat kita seorang. Kita rasa berat, ya Allah beratnya. Aku sakit, demam, orang lain sihat, boleh berjalan, boleh berlari. Tapi cuba kalau bala tu Allah bagi pada semua. Ya, ringan pada kita.
Oh, aku pun sakit perut, sana pun sakit perut, sini pun pening, sana pun muntah. Tak heran lah. Jadi ringan. Begitulah puasa ni. Kalaulah hanya Allah syariatkan puasa ni pada umat Nabi Muhammad, nescaya umat Nabi Muhammad akan mengeluh. Penat, letih, susah. Tapi Allah kata ingat, puasa ni bukan kamu yang mulakan, kata Allah. Orang dulu dah puasa dah. Secara tak langsung ayat ni nak mententeramkan hati kita supaya kita dapat rasakan puasa tu bukan benda yang membebankan kita. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya tak bercadang nak menyentuh terus berkenaan dengan ibadah puasa. Cuma saya lebih berminat untuk menyentuh berkaitan dengan hutang kita kalau sekiranya ada yang masih belum diselesaikan sebelum kita melangkah masuk ke bulan Ramadan pada tahun ini. Saya lebih suka untuk mengingatkan tuan-tuan dalam bab ini. Sesiapa yang masih ada hutang dia dengan Allah yang belum dia bayar, dia lunaskan sebelum menjelang Ramadan yang akan datang ni, ambillah tindakan segera kerana kita ada baki masa sebelum masuk ke bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang belum menggantikan puasa, bersegeralah, ada baki lagi masa beberapa hari ni untuk kita bayar puasa kita, ganti puasa kita. Kedua, bagi orang yang tak mampu menggantikan puasa, dia dikenakan fidyah. Ataupun orang yang sudah melangkau tahun tidak menggantikan puasanya, maka dia dikenakan denda. Denda itu dinamakan fidyah. Yang ini lunaskan sebelum kita masuk ke bulan Ramadan pada tahun ini. Fidyah ni tak susah sebenarnya, tapi kerana kita tak tahu, akhirnya kita duduk dalam kesilapan yang berpanjangan. Kita bila dah buat silap, kita menyesal. Itu bagus. Itu namanya bertaubat. Tapi penyesalan tak boleh duduk dalam keadaan yang berlama-lama. Kena ambil tindakan untuk membersihkan diri kita. Bersihkan dosa-dosa kita. Kita ada banyak puasa yang kita tinggalkan. Ya? Mungkin sebab kita sakit waktu itu. Maka kita bayar fidyah. Kalau tak mampu untuk kita bayar, kita menggantikan puasa. Selagi kita mampu, kita kena ganti puasa kita. Dan kita kena ingat, puasa yang melangkau tahun pula ada fidyah yang dikenakan. Fidyah tak susah. Kalau tuan-tuan tengok dalam fatwa yang dikeluarkan di negeri Perak ni, kiraan dia mudah. Contoh, katakan tuan-tuan tertinggal puasa tahun lepas 10 hari contoh. 10 hari itu tuan-tuan kena darabkan dengan 1 cupak. 1 cupak ni banyak mana? 1 cupak ni mudah aja. Tuan-tuan ambil 1 cupak ni, mudahnya dia bersamaan dengan 1/4 daripada kadar fitrah yang tuan-tuan bayar. Sebab fitrah ni bersamaan dengan nilai beras. Harga beras sebanyak 1 gantang Baghdad, lebih kurang 2.6 kilo. 1 cupak bersamaan dengan 1/4 daripada harga fitrah tadi. Jadi katakanlah tahun lepas tuan-tuan bayar zakat fitrah RM7, maka 1 cupak itu 1/4 daripadanya, RM1.75 lebih kurang, macam itulah. Ya. Itulah kadar fitrah tuan-tuan. Jadi 10 hari darab dengan RM1.75, dapat RM17, berapa? 25 sen. RM1.75, RM17.50. Kan? Dapat RM17.50 ni, pergi kedai, tukarkan dia kepada beras. Tanya orang kedai ni, ini saya nak tanya, banyak ni punya harga, berapa banyak beras yang saya boleh dapat? Kalau dia kata ini dalam 3 kilo,
belilah yang 5 kilo tu, sebab beras kita hari ni dia jual dalam keadaan dia siap packaging dah, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Tak ada macam dulu. Dulu beras ni boleh beli sukat pakai timbang tu, pakai kertas apa ni, apa nama tu, kertas apa nama tu, kertas gantang tu. Sekarang tak ada dah, dia dah siap kan. Kalau dia kata, oh saya sudah kira ini beras dengan harga ni dapat 3 kilo lebih, okey, bagi saya yang 5 kilo lebih kan. Ya, sebab beras tu dah siap dalam packaging macam tu. Beras tu bawa balik, lepas tu cari orang miskin di sekeliling rumah tuan-tuan, yang dekat-dekat dengan rumah tuan-tuan, bagi beras tu pada dia. Niatkan ketika kita bagi tu, inilah beras fidyah kita pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Bagi. Senang je, bukan susah. Ya. Kalau kita tinggal 10 tahun tak bayar fidyah, katakan contoh 10 tahun dulu ada 7 hari kita tak puasa, maka 7 darab RM1.75, darab 10. 10 tu apa? Gandaan 10 tahun kerana meninggalkan fidyah tu. Dia gandaan ni dia tengok bilangan tahun tu, kali 10. Maknanya 10 kali RM1.75 tadi berapa? RM17.50. Kali 10 lagi RM175. Bawa RM175 ni pergi kedai, tanya, berapa saya boleh tukar dengan nilai duit ni untuk dapatkan beras? Dia kira-kira, dia kata awak dapat dalam, contoh kata awak dapat dalam 25 kilo, ataupun 25 kilo lebih sikit. Okey, genapkan, bagi saya 30 kilo. Yang sekampit 10 kilo tu bagi saya 3 kampit. Lebihkan. Bawa balik beras tu, bagi pada orang miskin yang duduk dekat dengan rumah kita. Selesai. Tak susah, senang. Tapi kita ni kadang-kadang suka duduk dalam penyesalan terlalu lama, tak ambil tindakan nak mengubah keadaan, nak membersihkan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang ada kafarah. Ini pun penting tuan-tuan. Kafarah apa yang kita maksudkan di sini? Kafarah bagi orang yang melakukan persetubuhan siang hari di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, benda ni macam kita dengar macam tak ada je kan. Tapi hakikatnya ramai tuan-tuan. Ramai orang yang buat kerja ni. Saya di rumah tuan-tuan, saya ada satu file khas saya buka. Sebab masa saya kerja di bahagian zakat dulu, orang banyak rujuk kita tentang zakat, tentang bayar fidyah, bayar kafarah. Bila saya berhenti, mereka ni cari saya kat rumah. Jadi saya buka satu file, tajuk dia kafarah. Hari ni tuan-tuan, file tu tebal dia sama dengan, lebih tebal daripada buku saya ni, file tu. Dan apa yang saya perhatikan, setiap tahun orang yang datang jumpa nak selesaikan kafarah ni, dia bukan makin berkurang, dia makin bertambah. Saya hanya bagi dia satu kertas A4, saya suruh dia tulis nama, kafarah dia apa semua, apa yang dia nak buat. Dia nak bagi 60 orang fakir miskin makan apa semua. Saya bagi tahu harga banyak ni yang saya akan tolong selesaikan apa semua. Lepas tu dia klip duit tunai dekat kertas tu, saya masuk file. Banyak tuan-tuan. Kadang-kadang saya rasa sedih. Ya? Kadang-kadang rasa sedih. Saya kata, rupanya kefahaman masyarakat kita ni, dia bukan makin bertambah, dia makin menurun.
Banyak tuan-tuan saya ada jumpa satu kes ni 4 tahun dia bayar kafarah berturut-turut. Tahun kelima saya marah dia. Saya kata, kamu ni apa halnya, saya kata. Kamu macam seronok pula, saya kata, buat benda haram ni di siang bulan Ramadan. Saya kata, kamu memang banyak duit. Saya tahu kamu mampu. Tapi jangan ingat duit kamu tu boleh menebus segala dosa-dosa kamu. Apa yang kita buat ni, kita nak bayar hutang kita dengan Allah. Persoalannya Allah nak terima apa yang kita buat ataupun tidak, itu terpulang kepada Allah. Saya bukan boleh janji kata kamu bayar selesai dosa kamu. Tahun kelima dia tak datang dah. Saya tak tahu tahun kelima tu saya berdoa supaya dia tak buat dah benda tu. Tapi yang saya takut dia tak jumpa saya, dia jumpa orang lain pula. Saya harap tak ada lah. Tapi ada orang macam tu. Dan yang lagi sedih tuan-tuan, saya pernah uruskan satu kafarah ni. Orang tu umurnya dah 65. Mak bapak, saya kata, nafsu kuda tu orang tua ni, saya kata. 65. Ya. Itu tuan-tuan, ada tuan-tuan ramai yang terlajak ni bulan Ramadan. Ramadan ni Allah tak bagi kita buat benda tu siang aja. Malam Allah tak haramkan kita. Kenapa yang masa tu yang kita tak boleh nak tahan? Pelik tuan-tuan. Ya. Saya yang tolong ni pun kadang-kadang di belakang-belakang tu ada orang sebut, saya dengar dia kata, kau tengok Ustaz Azlan tu tiap-tiap tahun bayar kafarah. Bukan saya punya. Udah dia kata saya pula bayar kafarah tiap-tiap tahun. Saya tuan-tuan walaupun 2 enjin, insya-Allah saya boleh tahan. Jangan tuan-tuan risau. Bila dengar-dengar macam tu saya tak seronok tuan-tuan. Sekarang ni saya buat kafarah tu di luar negara. Saya selesaikan depa punya kafarah tu. Bila saya pergi umrah, saya bawa duit depa, saya buat makan di sana. Kadang-kadang saya bawa pula duit tu pergi jumpa kawan di Kemboja, di tempat kampung orang miskin. Selesaikan dekat sana. Sini Pak Yah. Dia kata saya pula yang bayar kafarah. Ya. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita benda ni bukan benda yang boleh kita buat main-main lah tuan-tuan. Ya. Kafarah ni benda yang kita buat dalam keadaan kita melanggar hukum yang Allah telah tetapkan. Baik, bab kafarah ni tuan-tuan, saya nak ambil masa panjang sikit boleh? Kalaulah ada di antara kita yang terlibat dengan benda ni, malam ni cuba kita perbaiki diri kita. Ya. Baik. Pertamanya dalam bab kafarah ni saya nak terang ringkas-ringkas je. Pertamanya saya nak kita faham tentang kafarah. Kafarah bersetubuh di siang hari. Baik. Pertama kena faham dulu makna bersetubuh. Bersetubuh maksudnya ialah memasukkan zakar ke dalam lubang faraj. Itu makna bersetubuh. Ya. Kalau katakan dia tak bersetubuh, tapi dia bercumbu-cumbu dengan isteri dia sehingga terkeluar air mani di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dua-duanya masih berpuasa, adakah orang ni dikenakan fidyah pula, dikenakan kafarah? Tak wajib. Dia tak kena kafarah. Sebab makna bersetubuh tu bukan bercumbu-cumbuan. Dia mesti memasukkan zakar ke dalam lubang faraj. Cuma batal lah puasa dia sebab keluar mani tu. Itu soal lain. Ya, tapi kafarah tak kena. So faham dulu makna bersetubuh tu. Okey. Yang kedua, katakanlah orang tu
dia puasa wajib, contohnya dia sedang berpuasa nazar, ataupun dia sedang berpuasa kafarah sekalipun, ataupun dia setengah puasa ganti contoh, tapi di luar daripada bulan Ramadan, dia dengan bini dia puasa, tapi puasa luar bulan Ramadan, puasa wajib di luar bulan Ramadan. Contohnya, dia tengah puasa ganti, laki bini tengah ganti puasa, tiba-tiba datang keinginan syahwat, lalu mereka pun bersetubuh di siang hari. Tapi puasa itu bukan dalam bulan Ramadan. Puasa itu puasa wajib, tapi luar bulan Ramadan. Adakah dia kena kafarah? Tak kena. Sebab yang dikenakan kafarah ni orang yang bersetubuh di siang hari sedangkan masih berpuasa di dalam bulan Ramadan. Okey, seterusnya, katakanlah orang ni dia bersetubuh dengan isteri dia dalam keadaan dua-dua masih berpuasa. Dia buat 7 hari direct. 7 hari itu dia buat terus menerus. Contoh, adakah dia kena kafarah sekali sahaja ataupun kafarahnya berbilang mengikut hari? Baik, sepakat di kalangan ulama mazhab mengatakan orang ni wajib membayar kafarah mengikut bilang hari dia. Maknanya dia kena kali 7. 7 kali dia kena bayar kafarah. Okey. Masalah lain. Katakan dia tak buat 7 hari ataupun lebih 2 hari. Dia buat sehari je. Tapi sehari itu 3 round. Sehari itu 3 round. Macam mana? Adakah dia kena kafarah 3 kali? Tak. Tuan-tuan ni pandai ya. Ke tuan-tuan nak minta saya berhenti cepat ni? Saya rasa tuan-tuan dalam hati, benda ni kita dah tahu, dah berhenti dah cepat pun katanya. Nak buat apa ulang-ulang katanya. Dia tak berbilang. Dia hanya sekali saja. Sebab apa? Sebab persetubuhan yang pertama tu telah membatalkan puasa dia. Persetubuhan kedua, ketiga tu dia buat dalam keadaan puasa dia telah pun batal. Maka yang lepas tu tak dikira, sekali saja. Berbeza tadi dengan yang 7 hari tu, ya, kerana dia berbilang hari. Okey. Masalah lain. Macam mana cara kita nak bayar kafarah ni? Cara untuk bayar kafarah ni dia berdasarkan dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, hadis ini sahih. Dalam sebuah riwayat disebutkan datang seorang laki-laki, dia jumpa Nabi. Kemudian dia berguling-guling dekat tanah, dia ketuk-ketuk kepala dia. Dia menyesal. Dia kata, "Ya Rasulullah, musnahlah aku. Celakalah aku ya Rasulullah." Nabi kata, "Kenapa?" Dia kata, "Aku telah bersetubuh dengan isteriku di siang hari sedangkan kami masih berpuasa." Nabi kata apa? Nabi kata, "Kamu ada tak seorang hamba yang boleh dibebaskan?" Dia kata, "Tak ada ya Rasulullah." "Kamu ada tak?" Nabi kata, "Kamu ada tak kemampuan untuk berpuasa 60 hari berturut-turut?" "Tak ada ya Rasulullah, saya tak ada kemampuan. Yang ni pun saya dah terkandas dah." Ya. Kemudian Nabi kata, "Kamu ada tak duit nak bagi makan 60 orang fakir miskin?" Pun dia kata, "Tak ada ya Rasulullah." Dan riwayat tu Nabi masuk rumah, Nabi ambil satu bekas buah tamar. Nabi kata, "Sekarang ambil buah tamar ni, kamu sedekah pada orang miskin yang ada di Madinah ni." Apa dia jawab? Dia jawab, "Ya Rasulullah, tidakkah kamu tahu
Di Madinah ni tak ada orang yang paling miskin melainkan aku. Mudahnya dia miskin. Dia memang miskin. Nabi pun dalam riwayat tu disebutkan Nabi gelak, Nabi tersenyum sehingga nampak gigi geraham Nabi. Maknanya Nabi rasa lucu apa yang dia sebut tu. Nabi kata tak apalah, kamu ambil lah buah ni, bagilah anak bini kamu makan. Ya. Baik. Hadis ini menjadi dalil bila orang yang bersetubuh di siang hari dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia masih berpuasa, dia diwajibkan kafarah. Kafarahnya ada 3 step. Pertama, dia kena bebaskan hamba. Hamba tak ada di Malaysia ni. Tak ada sistem perhambaan lah. Turun yang kedua, dia kena berpuasa berturut-turut 60 hari. Tak boleh diselang. Direct 60 hari. Dan kalau dia tak mampu, baru dia turun yang ketiga, beri makan 60 orang fakir miskin. Itu kafarah bagi orang yang bersetubuh. Baik. Kalaulah berlaku persetubuhan di siang hari di bulan Ramadan, siapa yang dikenakan kafarah? Tuan-tuan ni pandai. Ya? Saya tak nak tanya lah lepas ni. Lelaki. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata lelaki yang kena. Sebab Imam Syafi'i, dia berpegang pada hadis ni. Dalam hadis tadi yang kita baca riwayat tadi ni, Nabi suruh lelaki tu yang bayar. Tapi dalam mazhab yang lain, ada yang mengatakan perempuan pun kena jika dia redha, dia pun setuju. Tapi kalau tak redha, mana boleh jadi benda tu? Betul tak? Mesti dia setuju, redha. Jadi lelaki. Okey. Ada sikit lagi. Sekarang ni macam ni. Ada sepasang suami isteri ni, dia puasa di bulan Ramadan. Tiba-tiba dia datang keinginan nak bersetubuh. Tapi dia batalkan dulu puasa dia dengan makan. Dia batalkan puasa dia tu dengan makan minum dulu. Dah 3 kali dia kenyang sendawa, jom yang dia kata. Ya? Baru dia bersetubuh. Maknanya puasa dia tadi bukan batal sebab bersetubuh. Puasa dia tadi batal disebabkan makan minum. Lepas tu baru dia bersetubuh. Orang ni kena kafarah ataupun tidak? Ada dua jawapan ni. Speaker tolong kira sekejap. Okey. Dia ada khilaf dalam masalah ni. Saya jelaskan dulu. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata tak kena kafarah. Sebab orang tu dia bukan membatalkan puasanya dengan bersetubuh, tapi dia makan minum dulu. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi jumhur ulama pula tak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab mereka berpendapat nanti dibimbangi akan ada orang yang akan bermain-main dengan hukum, bersenang-senang dengan hukum. Mana tahu tuan-tuan ni dah dengar besok kan? Tuan-tuan pun kata, yang hari tu saya yang dengar dah Ustaz Azlan dia ceramah pasal ambang merdeka pula dah. Ambang Ramadan hari tu. Ngapa bang dia kata? Ustaz Azlan kata kalau kita nak batalkan puasa kita dengan bersetubuh tak boleh, nanti kita kena bayar kafarah. Kita kena makan dulu. Jangan tuan-tuan, besok saya takut tuan-tuan pula hantar borang dekat saya. Jadi dibimbangi ada ruang untuk orang bermain-main dengan hukum. Maka jumhur tak setuju. Dia kata walaupun orang tu dia batalkan puasa dia dengan makan minum, kemudian dia baru bersetubuh, dia tetap kena bayar kafarah.
Kerana kata ulama lagi, ya, persetubuhan di siang hari bulan Ramadan ini bukan sahaja masalah batal puasa ataupun tidak, tapi melanggar kesucian bulan Ramadan itu. Ada lagi tak tuan-tuan yang saya terlupa? Masalah kafarah ni, kalau tuan-tuan nak tanya. So tak ada dah kot ya. Dah tak ada apa lagi, bolehlah kita berhenti. Betul tak? Ya. Ni ada bau kari kambing nampaknya ni. Jadi tuan-tuan, itu. Jadi tuan-tuan, saya mengharapkan kita semua dapat bersama-sama untuk kita melihat balik hutang-hutang kita ni kalau ada. Kita cuba selesaikan dalam tempoh masa yang ada berbaki ni, supaya kita masuk dalam bulan Ramadan nanti dalam keadaan kita tidak menanggung apa-apa hutang dah. Ya, dan mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini, ya, akan menjadikan Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi akhir sekali saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai kita ke dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Saya mohon ampun. Ada pendapat yang mengatakan, ya, kalau contoh macam fidyah puasa ni, adakah kita boleh bagi kepada mana-mana institusi ataupun badan? Ya, dia kena tengok juga tuan-tuan, kalau di dalam institusi itu contohnya Ma'had Tahfiz, memang di dalamnya ada anak fakir miskin, maka ada hak yang boleh dibagi. Tapi kalau sekiranya dia latar belakang keluarga tu tak ada yang miskin, maka dia tak layak. Bukan sahaja fidyah, dia tak layak untuk dapat zakat dan juga segala hak yang bukan hak dia dalam masalah fakir miskin. Dia tak boleh dapat. Itu kita kena tengok balik lah. Ya? Tapi kalau ada anak fakir miskin, biasa dalam satu ma'had ni mesti ada keluarga yang miskin. Miskin ni tuan-tuan, kerana dia kadang-kadang dia terlalu subjektif. Contoh dalam kitab fiqh, dia kata makna miskin dengan fakir tu dia berbeza. Fakir ni dia kata ialah orang yang tidak memiliki harta, yang pendapatan dia tidak mencapai 50% daripada pendapatan dia, daripada keperluan dia. Saya ulang balik. Dia tak ada harta, kemudian pendapatan dia tak sampai 50% daripada keperluan dia. Contoh macam ni. Katakan saya ni perlukan satu hari, saya perlukan katakan RM10 untuk saya uruskan rumah tangga saya, makan, minum semua. Contohlah. Tapi saya bekerja, saya hanya dapat bawa balik RM3. Maknanya pendapatan saya kurang 50% daripada keperluan saya. Orang ni dikategorikan fakir. Miskin pula orang yang pendapatan dia pendapatan dia melebihi 50% daripada keperluannya, tapi belum mencapai 100%. Macam tadi, saya perlukan RM10, saya kerja, saya boleh bawa balik RM7 aja. Maknanya lebih daripada separuh, tapi belum mencapai 100% keperluan saya. Itu dikategorikan miskin. Benda tu yang subjektif tu. Kita nak tentukan orang tu miskin. So macam mana tuan-tuan? Daripada situ tuan-tuan mungkin tertanya, macam mana pula Baitul Mal tu dia menentukan orang tu kaya, orang
tu miskin untuk diberi bantuan. Baitul Mal ni tuan-tuan, dia guna pakai satu sistem dia panggil haddul kifayah. Haddul kifayah ni had kecukupan perbelanjaan satu isi rumah. Dia sebenarnya tuan-tuan, kalau orang ni sebenarnya kita tak adil ukur kepada pendapatan dia, tak adil. Tapi kita lebih adil, kita mengukur tanggungan dia. Ya? Tanggungan dia. Saya pernah dulu masa saya berkhidmat dulu, 2 kali saya pernah di soal siasat SPRM. Satu kes tu saya ingat, orang tu buat report, kita bagi bantuan pada orang tu, sedangkan orang tu kerja kerajaan. Saya ingat masa tu. Memang dia kerja kerajaan. Tapi grade dia, masa dia grade pembantu rendah. Memang dia kaki tangan kerajaan. Saya pun dalam soal siasat tu saya mengaku, memang betul dia kaki tangan kerajaan. Slip gaji dia saya tengok, ini dia punya pendapatan semua. Tapi di rumah dia ada 5 orang OKU. Dia bekerja seorang. Isteri dia jual kuih. Orang yang report ni kadang-kadang, memang tuan-tuan pun secara umum tuan-tuan tengok, kaki tangan kerajaan pun dapat bantuan Baitul Mal. Memang tuan-tuan pun akan macam tu kan. Tapi tuan-tuan pernah tahu apa jawatan dia, tanggungan dia macam mana? 5 orang dia tanggung. Termasuk mak mentua dia dengan bapa dia pelantar. Anak dia OKU 2 orang. 5 ni pakai pampers. 3 orang tu kena beli susu khas. Susu tu beratus harga dia satu. Bila soal-soal siasat balik, okey, dia kata, okey, kita faham dah. Tak ada isu lah benda ni. Sebab tu saya katakan, dalam kita nak menentu kaya tak kaya orang tu, jangan tengok pendapatan dia. Yang adilnya kita kena tengok tanggungan dia. Sebab itulah dalam Baitul Mal ni, dia mengambil kira hadul kifayah. Dia bukan kira pendapatan tuan-tuan je, tapi dia kira tengok tanggungan isi rumah tu berapa banyak. Jadi itu maknanya, kalau ada fakir miskin tak jadi isu, boleh bagi, tak ada masalah, kerana dia makan bersama dengan anak-anak miskin. Sebab kadang-kadang kita pun ialah, orang datang kepada kita bukan tahu kadang dia fidyah ke apa ke, betul tak? Tapi kita kena tengok pula lah, sama ada kita tu mampu layak terima ataupun tidak. Kena ada lah orang miskin yang makan beras fidyah tadi tu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Saya mohon ampun, saya mohon maaf jika terlanjur kata, tersentuh mana-mana pihak. Saya tidak berniat menyentuh mana-mana pihak. Yang baik, yang buruk itu datang daripada Allah. Kelemahan, kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.